Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini untuk siaran 13 hari bulan September 2024. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hari ini kita ada tamu, walaupun saya tak naik poster seperti biasa kerana kita ada organic traffic yang memang sentiasa 31 bulan dengan jari stream. Berarti tiap kali kita ada tamu atau apa pun kita tak akan naik lagi poster kerana satu adalah masalah untuk saya mengendalikan reply poster. Tapi oleh kerana saya tahu tuan-tuan ada, malam ni saya bawa Ustaz Zaki Safwan Al-Hafiz yang mana tuan-tuan akan bertuah kerana malam ni kita jumpalah orang yang dekat dengan meneliti karya Jalaluddin Rumi. Sebut saja Rumi ni semua orang akan tahu, kata ini adalah impak yang sangat signifikan apabila kita memperkatakan penulisan, sama ada pengaruhnya terus bagi mereka yang membacanya ataupun pengaruhnya yang mulai ketara dalam penulisan sastra tempatan ataupun lirik lagu tempatan lah, terutama kalau tuan-tuan mendengar lirik-lirik daripada lagu Lolok. Cuma kita jaranglah bincang kerana tak ramai orang meladeni dan juga mendalami Rumi seperti mana Ustaz Zaki. Kan Ustaz Zaki menulis. Malam ni untung dia kita akan dapat buku yang disusun. Ini berarti bukan terjemahan langsung daripada mana buku yang muncul secara seketut. Ini adalah susunan. Maka Ustaz Zaki akan cerita kepada kita tentang Rumi, tentang minat, tentang pilihan, tentang persepsi, tentang susunan yang diambil dalam buku Rumi, Filsuf Cinta Anatolia. Saya bagi Ustaz Zaki perkenal diri berbual selesa dulu di studio ni, yang sentiasa stres kalau pukul 9 dengan isu Palestin. Tapi hari ni kita tak ada sesi tentang Palestin yang selalunya penonton saya pukul 9 ya. Mereka sentiasa membayangkan nanti visual saya tayangkan lagi apa update. Tapi hari ini kita berbincang tentang seorang tokoh yang sangat hebat, yang diperkatakan secara pro and con. Pada zaman saya dulu pun 80-an, 90-an, kalau membincangkan Rumi akan ada pro and con, tapi tak dapat dinafikan. Rumi menjadi salah satu yang mengangkat sastra Islam dalam bahasa Parsi yang kemudiannya dikenali di seluruh dunia. Saya fikir kata mungkin lebih daripada 30. Kalau begini tuan-tuan, karya yang baik dia akan dapat terjemahan lebih 30 bahasa di dunia. Itu karya yang baik. Standard yang dipanggil sebagai magnum opus ataupun karya tugi, TUGI, mesti dia lebih 30 bahasa di dunia. Dan Rumi antara karya yang dikenali lebih daripada 30 bahasa di dunia dan menjadi bahasa yang besar cetakan dia adalah kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Okey, dia Ustaz cerita dulu Ustaz, apa yang boleh dia relax je, sebab kalau pukul 9 biasanya dia tegang lah, tapi hari ni kita bertenang-tenang untuk membolehkan kita berbincang Rumi, nama yang tak asing lagi di Malaysia tapi agak asing dari segi tahu siapakah Rumi, karya Rumi, kelebihan Rumi. Ustaz cerita dulu apa-apa yang Ustaz rasa sesuai lah untuk intro ni. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Zainal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Jalaluddin Rumi lebih dikenali dekat Malaysia dan di negara barat sebagai Rumi. Walaupun sebenarnya sepanjang hayat beliau tak dipanggil dengan gelaran tu. Dan lebih dipanggil dengan gelaran Maulana ataupun Huda Wendigar. Huda Wendigar, bahasa Parsi. Bahasa Parsi. Huda Wendigar maknanya kata Maulana. Maulana maknanya kata guru kami. Oh, okey. Sebab Rumi ni dia Persian. Dia bercakap dengan bahasa Parsi. Jadi bila menyebut Rumi, kita akan teringat tentang puisi-puisi cinta dia yang romantik. Contohnya kalau ingat lagi Ketika Cinta Bertasbih, iaitu sebuah novel yang difilmkan, dan watak dalam cerita tu dia ada bacakan satu terjemahan puisi Rumi. Iaitu berbunyi, cinta ialah kekuatan yang mengubah duri menjadi mawar, mengubah cuka menjadi anggur, mengubah sedih menjadi riang, mengubah amarah menjadi ramah, mengubah musibah menjadi muhibbah. Ada satu lagi. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta ku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidah telah mampu menjelaskan, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya.
Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada cinta. Dalam menerangkan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keldai terbaring di dalam lumpur. Cinta sendirilah yang menjelaskan makna cinta dan percintaan. Ini disebut dalam Masnawi lah. Dalam Masnawi ini cuma- Masnawi edisi kecil ya. Kecil lah. Dulu saya jual Masnawi edisi 6 jilid dia yang berat dan tebal tu. Ini adalah edisi kecil ya. Tapi masihlah kekal lah, satu edisi pun lebih kurang dalam 5,000 catatan. Ini saya rasa 4,000 lebih Ustaz. Saya tengok berapa ribu Ini catatan. antara rujukan utama saya untuk menulis buku ni lah. Okey. Dia Supaya- lebih dia 3,900, selalunya 4,000 lah. 4,000 catatan betul. Ya, 4,000 tepat catatan dalam buku ni ya. Tapi Ustaz gunakan buku ni untuk mengulas buku yang kita akan bincangkan malam ni. Saya lagi tu Ustaz, saya tanya basic dulu Saya. Rumi dianggap penyair tasawuf. Betul. Pasal orang jaranglah melihat Rumi sebagai Maulana guru kerana dalam konteks ni kita membacanya. Bila kita baca ni pembaca membaca Rumi, kecuali anak murid dia akan dengan guru. Sebahagian daripada mereka mengatakan sajak-sajak Rumi ni sufism. Ya, betul. Tadi Ustaz baca sebuah sajak romantis dia tentang interpretasi cinta yang mungkin saja menjadi dua, Ya. kepada manusia dan kepada Allah. Ya, betul. Okey. Apa yang Ustaz boleh jelaskan dulu kepada penonton yang mungkin nak tahu secara ringkas padat tentang sudut mana nak melihat Rumi ni? Saya melihat Rumi selama saya membaca adalah seorang penyair. Itu je. Rumi adalah seorang penyair sufi. Itu bagi mereka yang membaca karya sastra. Rumi adalah penyair sufi. Tapi Ustaz mungkin ada keterangan kata itu tidak begitu tepat untuk melihat Rumi dalam satu konteks. Bila kamu baca karya, nanti kamu keliru. Sebab kamu hanya melihat Rumi sebagai seorang penyair. Kalau melihat Rumi sebagai seorang penyair, kelihatannya dia seperti hanya seorang yang mahir berkata-kata. Ya. Tetapi kemahiran berkata-kata mestilah datang daripada seorang yang mahir apa. Boleh Ustaz jelaskan? Saya pun boleh belajar malam ni kerana saya seorang peminat Rumi. Okey, terima kasih Tuan Zainal. Pada pandangan saya, terpulang nak melihat Rumi itu dari sudut apa. Sebab sesuatu sastra yang berkualiti itu, dia membuka minda orang. Jadi, puisi-puisi Rumi ni gagasan dia universal. Dan dia menyentuh semua orang. Even saya sebut Brad Pitt kan. Dia ada satu tattoo dekat lengan dia, tak tahulah kanan ke kiri. Yang di situ tertulis beyond panggil good and bad, this a field, I'll meet you there. Iaitu melampaui baik dan buruk, ada sebuah lapangan. Aku akan menemui kamu di sana. Jadi sebenarnya ni dalam bahasa Inggeris lah, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam bahasa asal, terjemahan bahasa asal adalah melampaui iman dan kufur, ada satu lapangan. Aku akan menemui kamu di sana. Dan sebenarnya Rumi nak maksudkan adalah padang mahsyar. Kita akan berjumpa semula di alam lain, alam akhirat, padang mahsyar. Tetapi bila lost in translation, diterjemah menurut perspektif sekular dan sebagainya, jadi memandang Rumi dari sudut yang berbeza. Jadi itu yang saya katakan, terpulang nak memandang dari sudut apa. Tetapi dari segi sebenar-benarnya, Rumi ini adalah seorang, ya betul lah, seorang penyair sufi. Tapi syair sufi yang Rumi tulis tu terasa dekat dengan kita. Kenapa terasa dekat dengan kita? Sebab dia menceritakan satu perkara yang ada dalam semua orang. Apa tu? Kerinduan. Rumi memperkatakan tentang kerinduan dalam jiwa manusia. Sebab tu dalam syair pertama Rumi sebut bin syu'az najon hikayat mikonat az judaiha shikayat mikonat. Ini dalam bahasa Parsi ya? Dalam bahasa Parsi. Ustaz hafal bahasa Parsi ya? Saya satu hari ni. Okey. Sebab Mas Nawawi ni maksud kata rangkap berdua-dua. Masnawi adalah Rangkap dua-dua. Dia sebab setiap rangkap tu nat az nat ai macam gitulah. Okey. Bin syu'az najon hikayat mikonat az judaiha shikayat mikonat. Dia. Maksudnya dengarlah seruling buluh ini bercerita, ia sedang menceritakan tentang suatu perpisahan. So sebenarnya rangkap asal ni, rangkap yang pertama ni, dia merangkumkan keseluruhan 6 jilid Masnawi, cerita tentang apa? Tentang perpisahan. Dan sebenarnya itu yang ada dalam semua manusia. Dan sebab tu sesiapa yang membaca Rumi, dia akan dapat relate. Sebab kerinduan kepada Tuhan itu ada dalam semua orang. Dan sebab itu sampaikan Rumi ni disalah anggap sebagai pluralisme agama. Iaitu orang kata Rumi cakap semua agama sama. Sebenarnya tidak. Rumi dalam kata-katanya menyebut
Aku adalah khadam Al-Quran sepanjang hayatku. Aku adalah debu di bawah telapak kaki Muhammad. Siapa yang menafsir perkataanku dengan cara lain, aku menyanggah perkataan itu dan menyanggah orang itu. Jadi orang anggap Rumi ni Aku pluralis. adalah di bawah Al-Quran. Aku adalah khadam Khadam Al-Quran. pada Al-Quran, aku adalah debu di bawah telapak kaki Muhammad. Jadi itu dah sahih dah. Kata apa-apa saja merujuklah kepada Al-Quran dan dia merujuk kepada Muhammad sallallahu. Betul. Siapa yang kemudiannya memindahkannya dalam konteks sastra moden ataupun tafsiran-tafsiran lain, itu bukan masalah Rumi. Contohnya bila peterjemah barat dia terjemah iman sebagai good, kufur sebagai bad. So lost in translation. Tu sampai buat tatu je. Itulah. Tapi pada saya juga berpegang dengan pandangan Rumi, iaitu dia menyebut dalam satu kata-katanya, cinta sama ada duniawi ataupun ukhrawi akan membawa kepada Tuhan. Sebab cinta ini satu anugerah daripada Tuhan, yang itu daripada Tuhan. Dan melalui cinta akhirnya kita akan sedar bahawa yang hakiki hanyalah Tuhan. Itu secara ringkas lah. Pasal dia panjang, saya ringkaskan je. Itu jawapan saya. Apa yang menjadikan Ustaz pilih Rumi dalam menyusun buku Rumi, Filsuf Cinta Anatolia? Apa cerita dulu supaya sebelum kita pergi ke dalam kandungan dia, saya nak tahu dulu pasal Ustaz masih muda, berarti dia adalah generasi 2000-an, dan kemudian satu bahan bacaan Rumi ni tak banyak di Malaysia. Selain daripada Masnawi tu nak cari payah. Bacaan Rumi ni banyak diterjemah dalam bahasa Indonesia. Macam saya kata dekat Ustaz lah, daripada muda saya baca sampailah sekarang. Satu perkara yang menyukarkan saya memahami sajak-sajak Rumi ni adalah kerana mengenal Rumi itu sendiri adalah sedikit. Hanya mengenal Rumi daripada tafsiran dia ini adalah penyair sufi. Okey, cuma saya nak tanya dengan Ustaz kan, boleh Ustaz jelaskan supaya soalan saya tadi tu mengapa Ustaz pilih dan kenapa Ustaz susun buku ni. Baik, terima kasih Tuan Zainal. Jawapan saya adalah saya menyusun ni ketika saya masih pelajar lagi. Sebab saya Sekarang Ustaz umur berapa? Oh, rahsia. Rahsia, tapi 30 30-an gitulah. 30-an. Okey. Lepas tu kena Rumi masa belajar. Masa 20-an. belajar dalam umur 20-an gitulah. Okey. Jadi saya masa tu belajar dekat Mesir. Kita talaki gitu je lah, belajar biasa je. Saya kat Mesir. Jadi saya nak cari bacaan lah. Antaranya saya pergi Ma'rad Kutub. Zaman tu saya masih budak baru lagi. Jadi saya tak mahir bahasa Arab. Orang lain pergi gerai bahasa Arab, ke kitab-kitab Arab. Kita budak baru tak pandai bahasa Arab, kita pergi kedai bahasa Inggeris. Jadi antara buku yang saya beli adalah ini, Fundamentals of Rumi's Thought, tulisan Shafiq Jan. Ya, ini yang paling popular dibincangkan. Ya. Ini Shafiq Jan ni, walaupun sini tulis Chan, tapi orang Turki tu kata Jan. Saya ikutlah Jan. Bunyinya J. Okay, Shafiq Jan. Jadi ini adalah antara Syekh tarekat Maulawiyah, iaitu tradisi Rumi, antara yang terakhir. Dan dia menuliskan pemikiran Rumi itu secara jelas, dan bila saya baca ni, baru saya dapat relate dengan puisi-puisi Rumi yang lain. And then bila saya balik ke tanah air, minat tu berterusan kan. Jadi kita nak cari lagi. Dan saya tak jumpalah banyak tulisan yang menulis tentang Rumi. Jadi saya fikir why not kita tulis, kita berkhidmat kepada Rumi kan, untuk kembangkan lagi dia punya ni. Dan saya rasa kita sebagai umat Islam, kita lebih kita patut mengangkat Rumi berbanding Barat. Setuju. Kalau bukan kita yang menjernihkan pemikiran Rumi, maka Barat akan ini Rumi, dan Rumi ni pluralis. Bila orang tanya Rumi tu macam mana, orang rujuk Barat. Sebab rujuk Barat yang cakap tentang Rumi. Contohlah kan. Why not kita yang Sunni, dan Rumi pun Sunni, kita cerita tentang Rumi. Jadi menjernihkan pandangan orang tentang Rumi. Apa keistimewaan Rumi yang Ustaz lihat sebagai apa? Saya tanya soalan basicnya sebab yang ada ni mungkin tak semua. Mungkin nanti tuan-tuan akan melihat Rumi ni berat, seorang penyair sufi. Cuma saya nak tanya Ustaz dalam bentuk layman term ni, apa yang Ustaz rasa keistimewaan kalau kita membaca, mengenali dan memahami Jalaluddin Rumi sebagai figura dia dan karya-karya dia sebagai hasil tinggalan dia yang sekarang dah 800 tahun Dia abad yang ke-13 kan, 12-puluhan Betul 12-puluhan. Berarti kita dah masuk 800 tahun dah karya Rumi. Berarti Rumi mempunyai 2 kali ganda zaman berbanding Shakespeare. Betul. Berarti Shakespeare 14 Shakespeare adalah 16-20-20-an. Kita dah lalu Rumi ni 800 tahun.
Tapi saya yakin Ustaz, Rumi lebih dikenali di Barat. Sebab kalau kita cari rujukan Rumi sebagai seorang pemikir dan penawar jiwa, orang Barat lebih menganggap ini adalah sebuah karya spiritual. Dia sebut spiritual, bukan sebuah karya tasawuf. Tapi Ustaz rasa apa keistimewaan yang boleh kita pelajari daripada Rumi dan karya-karya Rumi? Jadi pada pandangan saya, keistimewaan Rumi ni, dia universal. Message tu universal. Jadi orang boleh relate dengan hidup dia. Even dalam buku ni saya ceritalah riwayat hidup dia lebih kurang hampir 100 muka surat, riwayat hidup dia saja. Tapi kalau orang tak baca riwayat hidup dia pun, orang sekadar baca puisi dia pun, orang dapat relate. Sebab Rumi menggunakan bahasa yang kiasan. Rumi menggunakan bahasa kiasan. Contoh macam Kopratasa. Dia ada satu album nama Masnawi kan. Saya sempat dengar, dia kata apabila burung mawar kebun mawar sudah tak ada, apabila burung bulbul sudah tak ada, kemudian cinta yang dicintai adalah hidup, pecinta adalah mati. Dia benda-benda kerohanian ni orang tertarik. Walaupun mungkin orang tak faham lagi makna dia, orang tertarik dengan benda kerohanian. Sebab manusia ni walau macam mana pun dalam Rumi sendiri sebut, manusia ni sebenarnya dalam hati dia ada kerinduan, yang itulah jalan dia kembali pada Tuhan. Jadi pada saya keistimewaan Rumi ni, kalau kita baca puisi dia, kita akan tertarik dengan gaya bahasa dia dan gagasan cinta yang universal dia bawa. Dan bila kita baca sastra dia macam Fi Mafihi dan sebagainya, kita akan dapati pemikiran dia adalah pemikiran sufi tak tinggi. Yang mana dia telah mengamalkan tasawuf dan dia telah menghayati nilai-nilai dalam tasawuf tu. Okey, ada 100 muka pertama tentang latar belakang Rumi untuk semua ni. Apa yang Ustaz boleh cerita untuk kita tahu tentang 100 muka? Kita terus sembunyilah, kita cerita kalau orang beli, dia beli, kalau dia dengar, dia dengar. 100 muka pertama tentang Rumi untuk membolehkan seorang peminat Rumi macam saya tapi naif tentang kisah hidup Rumi. Tak banyak saya dengar biografi Rumi. Tapi apa yang Ustaz boleh bagi tahu kata yang ada dalam buku ni mengenai Rumi dan Ustaz pilih dia sebagai penting untuk orang tahu dalam 100 muka pertama, kenallah kamu dulu siapa itu Maulana ataupun siapa itu Jalaluddin Rumi. Baik, terima kasih Tuan Zainal. Kebanyakan riwayat hidup ni saya memang ambil daripada Fundamental of Rumi's Thought lah, Syafiq Jan. Okey, baik. Rumi ni dia berasal daripada Balkh, Afghanistan. Walaupun nama dia adalah Rumi. Nama sebenarnya adalah Jalaluddin Muhammad, anak kepada seorang ulama, Sultanul Ulama Bahauddin Walad. Pada zaman dia, itu dia lahir pada 1207 Masihi. Ketika itu tentera Mongol sedang nak memasuki wilayah Islam. Sedang at the gate of Khawarizm Shah lah. Jadi Bahauddin Walad ni dengan pemerintah Khawarizm Shah bergaduh. Dia bergaduh. Dan akhirnya keluarga ni terpaksa berpindah. Ada yang kata berpindah sebab gaduh dengan istana. Ada yang kata sebab nak menyelamatkan diri daripada Tatar. Jadi zaman tu sebenarnya satu zaman yang getir. Sebab apa? Di sebelah timur adanya Tatar. Di sebelah barat pula perang salib masih berlangsung. Jadi mereka pun berpindah lah daripada Balkh, Afghanistan tu nak pergi ke Konya. Ni akhirnya dia akan pergi Konya lah, tapi sebenarnya dia nak pergi ke kawasan Timur Tengah. Dan antara perhentian mereka adalah Nizapur, bahasa Arab lah. Di situ dia bertemu dengan seorang sufi besar, iaitu Fariduddin Attar, pengarang Mantiq At-Tayr. Jadi kalau tahu lagu apa tu, Tanya Sama Hudhud, yang situ disebut Raja Murab. Itu analogi dalam Mantiq At-Tayr. Jadi bila bertemu dengan Fariduddin Attar dan Sultanul Ulama Bahauddin Walad, dia setaraf dari segi tarikat tasawuf. Mereka berdua ni tarikat Kubrawiyah. Mereka berdua ni taraf dia kita panggil sebagai timbalan syekh ataupun khalifah syekh lah. Jadi setaraf lah, jadi memang kenal. Bila Fariduddin Attar bismillah. Maaf. Bila Fariduddin Attar dia melihat Rumi berjalan di belakang Sultanul Ulama Bahauddin Walad, dia kata apa? Alangkah mengagumkan. Samudra luas berjalan di belakang lautan dalam. Dia kata Bahauddin Walad ni dah memang hebat, Sultanul Ulama. Kita raja kepada para ulama, penghormatan lah. Diberi gambaran lautan yang dalam. Lautan yang dalam, tapi anak dia samudra luas. Okey. Alangkah mengagumkannya. Dan sebelum berpisah,
Fardin Attar kata dengan Baharudin Walad, aku melihat anak engkau ni satu hari nanti akan menyalakan api cinta yang akan menerangkan seluruh dunia. Dia dah perasan yang bakat daripada Rumi. Rumi masih Kecil. Masih kecil masa tu. Dan Attar menghadiahkan Asrar Nameh. Buku Asrar lah, buku rahsia-rahsia dalam bahasa Melayu lah. Asrar Nameh. Dihadiahkan pada Rumi. Dan antara yang ada dalam Asrar Nameh itu juga dimasukkan dalam Masnawi lah, saya percaya. Baik. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Antaranya singgah ke Kaisari, singgah ke Mekah, Madinah. Dan ada juga akhirnya mereka menetap di Konya, Anatolia. Sebab tu namanya Filsuf Cinta Anatolia. Ya, menuju pada tempat tinggal. Ya. Yang saya percaya Tuan Haji pun tahu, yang Anatolia ni dulu adalah tanah Rom. Betul? Di bawah kekuasaan Rom Byzantine buat beberapa ratus tahun sebelum diambil oleh Daulah Bani Seljuk. Jadi Anatolia walaupun ketika itu di bawah Sultan Alauddin Kaykobat, seorang sultan Bani Seljuk, tempat tu dipanggil tanah Rom. Tempat tu dipanggil tanah Rom. Kita panggil dia Konya. Parsi Unia. Rom Iconium. So kita hari ni panggil Konya lah. Jadi nama lain bagi tempat tu adalah tanah Rom. Sebab tu bila Rumi tinggal di situ, menetap, mengajar dan wafat, dipanggil oleh orang sebagai Rumi. Daripada Ar-Rumi, laqab lah. Walaupun nama laqab dia sebenarnya Sultanul Ashikin, Sultan para pecinta, Maulana Jalaluddin Muhammad Al-Balkhi daripada Balkh, Ar-Rumi daripada Rumi. Dua gelaran tu Al-Balkh menuju pada tempat lahir. Baik, dipendekkan cerita, bapaknya meninggal setelah 2 tahun berada di Konya. And then bila bapaknya meninggal, Rumi ni sebenarnya dia dah ada ilmu dah. Tetapi dia selagi ada peluang belajar, kita belajar, betul. Walaupun dah tahap yang tinggi, masih kena belajar lagi. Jadi seorang pembimbing nama dia Burhanuddin Tirmizi. Burhanuddin Tirmizi ni sebenarnya adalah murid kepada Sultanul Ulama Baharudin Walad. Murid dia sebenarnya. Tapi bila Baharudin Walad wafat, dia menggantikan tempat menjadi guru kepada Rumi. Jadi di bawah pengawasan Burhanuddin Tirmizi kan. Burhanuddin Tirmizi, Rumi diarah untuk masuk suluk. Sampai itu dah boleh tengok beg kuning dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak beg kuning dah naik dah. Kita tak akan risau tentang, kerana sepanjang ni kita akan bercerita tentang Rumi je. Kalau tuan-tuan nak, edisi ni ada 100 buah tuan-tuan log. Dan begitu juga tengoklah di ni di beg kuning dan juga di biru. Tuan-tuan tengok. Baik. Apa yang Tuan Haji faham tentang suluk? Saya faham tentang Ustaz cerita lagi senang. Saya tak pandai sangat. Dia suluk ni sebenarnya macam Nabi SAW. Dia bertakhanus. Kan menyendiri kan. Dekat guru. Jadi bila datang Burhanuddin Tirmizi, dia suruh Rumi untuk masuk suluk selama 40 hari. Sebab kita tahu 40 hari ni adalah satu tempoh yang mengubah seseorang. Betul. Jadi Rumi pun masuk suluk lah, berzikir ataupun bahasa lainnya uzlah. Selama 40 hari. Selesai 40 hari, Burhanuddin Tirmizi buka. Kemudian tambah lagi 40 hari. Straight lah. Habis 40 hari yang kedua, Burhanuddin buka. Tengok keadaan Rumi, tambah lagi 40 hari. 120 hari. So bersuluk selama 120 hari. So bila buka saja bilik suluk tu, tengok, dah bersedia dah ni. Maka Burhanuddin Tirmizi pun sebenarnya dia nak balik lah. Dia nak balik, kisahnya dia nak balik. Kemudian dalam perjalanan tu, tiba-tiba unta dia tersadung kaki. Dia pun terjatuh. Jalaluddin Rumi. Burhanuddin Tirmizi. Dia kan Burhanuddin Tirmizi yang datang ke Konya. Betul. Dia nak balik ke kampung dia semula. Kemudian bila dia jatuh tu, dia patah balik ke Rumi. Dia kata, kenapa kau halang aku? Lepas tu Burhanuddin Rumi ni cakap lah, saya tak sanggup nak berpisah dengan guru. Jadi Burhanuddin Tirmizi kata apa? Di satu tempat tidak boleh ada 2 singa. Kerana kedua-dua ni dah kira kamil, insan kamil. Jadi terpaksa lah biarkan. Dan tak lama lepas tu pun Burhanuddin Tirmizi pun meninggal lah, wafat. And then Maulana Jalaluddin Rumi Al-Balkhi Ar-Rumi digelar sebagai Al-Ghazali kedua di zamannya. Sebab menguasai semua ilmu lah. Dan Rumi pun sebenarnya, saya lupa nak cerita tadi, dia juga diarahkan oleh Burhanuddin Tirmizi untuk belajar
dan kalau ikut Manaqib Arifin dia mengajar juga. Maksudnya belajar dan mengajar di Aleppo dan Damsyik. Okey. Selama 6 tahun. So balik Aleppo dan Damsyik tu dia mengajar mengikut Manaqib Arifin di 4 madrasah. Dia kata jadi guru besar lah. Okey. Jadi dikenali sebagai seorang Al-Ghazali yang kedua di zamannya, faqih mazhab Hanafi. Dia sebagai ulama besar. Tapi apa yang mengubah seorang ulama menjadi seorang pecinta? Apa yang mengubah tu? Satu hari datang seorang lelaki bernama Syams Tabrizi. Ni Syams Tabrizi ni. Dia berjumpa dengan Rumi tiba-tiba dan dia berkata, dia tanya satu soalan. Adakah kamu anak Bahrudin Walad? Ya. Aku nak tanya satu soalan. Antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Yazid Bustami, Abu Yazid Bustami, siapakah yang lebih agung? Kalau kita senanglah jawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi Syams tanya, kalau begitu mengapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku istighfar satu hari 70 kali. Sementara Yazid Bustami mengatakan subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ni syatahat lah, syatat Rasul, latahan. Dia melatah dalam keadaan tak sedar. Maka Rumi terdiam dan dia terpegun dengan soalan ni. Dan mengikut setengah pengaji, dia menyebut bahawa ketika itu dibukakan rahsia kepada Rumi dan dia terpesona dan dia dapat bagi jawapan. Iaitu jawapannya adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik darajatnya di sisi Allah 70 kali setiap hari. Setiap kali makamnya naik di sisi Allah, maka dia istighfar untuk makam yang di bawahnya. Sebab baginda naik setiap hari makam 70 kali. Manakala Yazid Bustami, dia naik satu makam dan mabuk. Dia tak sedarkan diri. Sebab tu dia mengucapkan syatahat subhani tu. Bermaksud dari segi makam kerohanian, kemampuan ataupun raga kerohanian tu, Nabi Muhammad memang tak ada tandingan lah. Sehari 70 kali naik dan masih lagi dapat bercakap dengan umat kan. Itulah. Setelah itu dikatakan Rumi duduk dengan Syams Tabrizi, duduk dalam satu bilik, tak keluar-keluar. Dalam satu tempoh masa yang lama. Sampai orang curiga. Orang curiga lah. Dan di situlah permulaan hasad dengki murid-murid Rumi kepada Syams Tabrizi. Okey. Kerana dia begitu akrab dengan Rumi. Dan tidak lagi mengajar. Tidak lagi mengajar. Okey. Dia mengajar kat 4 madrasah. Al-Ghazali kedua di zamannya. Faqih mazhab Hanafi. Dia tak mengajar. Jadi orang gerau lah kan. Kenapa dia ni curi kami punya guru ni? Dan sebenarnya ini mengingatkan saya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tuan-tuan pun tahu, Tuan Zainal pun tahu, dalam satu fasa kehidupannya dia menyendiri. Betul. Di Masjid Umawi, betul. Dan ketika itulah dia menulis Ihya Ulumuddin. Dan sebenarnya mereka kata Imam Ghazali ni dah guru besar di Madrasah Nizamiyah. Betul. Alih-alih dia menyendiri. Dan itulah yang juga berlaku kepada Rumi. Yes. Rumi dan Syams Tabrizi 4 tahun. Bersama selama 4 tahun. Dalam tempoh 4 tahun itu, Syams membuka rahsia-rahsia kerohanian kepada Rumi. Itulah yang boleh cerita lah. Jadi, antara kisahnya, banyak sebenarnya kisah, tapi saya bawa kisah yang saya rasa munasabah lah kepada orang awam kan. Satu masa, Rumi ni dia membaca kitab-kitab di sebelah kolam air. Rumi ni dia suka baca kitab Ma'arif, bapa dia tulis. Seorang ulama. Dan dia juga suka baca dewan puisi Mutanabbi, Al-Mutanabbi. Ni syair-syair Arab lah. Mutanabbi. Ketika di situ datanglah Syams Tabrizi. Dia tanya, kau tengah buat apa ni? Maka Rumi kata, sesuatu yang kau tak faham. Action lah kan. Jadi Rumi pun dia ambil kitab-kitab tu, dia rendam kat kolam air. Rumi meraung lah sebab dia sayang kitab-kitab. Zaman tu kitab mahal kertas. Jadi bila dah terendam kitab-kitab tu, Syams ambil balik, bagi kat tangan Rumi, kering. Rumi tanya balik, ini apa ni? Syams jawab, sesuatu yang kau tak faham. Mula aku baca sesuatu yang kau tak faham. Lepas tu orang ni balas balik, aku buat satu perbuatan, bagi balik kat kau sesuatu yang kau tak faham. Betul. Apa mesej di balik kejadian tu? Ada ilmu yang kita ambil daripada kitab
yang kita belajar daripada dengar. Yang kita belajar daripada majlis ilmu. Okey. Ada ilmu yang kita dapat melalui diam dan membaca hati. Seperti mana Rumi pernah sebut, engkau telah menjelajahi 1000 kota, bilakah kau akan menjelajahi kota hatimu sendiri? Itu ada dalam sajak Rumi. Rumi, Masnawi. Masnawi. Begitu juga Engkau macam telah menjelajah 1000 kota, bilakah bila kau kau akan menjelajah hatimu sendiri. Masya Allah. Dia macam Ghazali juga sebenarnya. Ghazali kan imam besar, kitab-kitab kan. And then dia tiba-tiba menyendiri. Sibuk pada tasawuf. Macam tu juga Rumi. Dia asalnya mengajar banyak kitab-kitab, alih-alih kena diam. Sebab itu juga dalam satu proses ni sebenarnya kena diam. Dari diam itu kita belajar membaca hati. Itu bahasa orang awam lah. Dia sebenarnya melalui dari segi istilah sufi, ada satu perkara dipanggil sebagai sohbah, ataupun duduk bersama, duduk-duduk. Iaitu bila kita duduk dengan orang soleh, walaupun tanpa sebarang kata, ada manfaat. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Biasa mungkin kita akan baca terjemahan, masuklah dalam syurga wahai hamba aku. Tetapi Rumi mentafsir secara isyari, iaitu masuklah ke dalam hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Maknanya kata, dengan duduk bersama hamba Allah yang memang rapat dengan Allah, maka kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya seolah-olah Rumi masuk ke dalam Syams. Itu bahasa metafora lah. Seperti mana orang yang bertemu dengan Nabi SAW dipanggil sebagai sahabat kerana duduk dengan Nabi. Maka orang yang duduk dan belajar dengan sahabat dipanggil tabi'in. Orang yang duduk dengan tabi'in dan belajar dipanggil tabi'in kerana mereka sempat berjumpa. Begitu juga. Mereka kata dengan berjumpa tu ada manfaat. Baik. Kita teruskan. Setelah 4 tahun bersama, satu masa Syams hilang. Mengikut Manaqib Arifin Ahmad Aflaki kata Syams ini dibunuh. Manaqib Arifin ni catatan. Manaqib Arifin ni catatan lah. Manaqib Arifin ni ditulis di zaman cucu Rumi. Okey. Dia kata sebuah kitab biografi okey, Manaqib Arifin yang ditulis mengenai ini. Jadi dirujuk pada Manaqib tu. Tapi Manaqib Arifin ni tak ada dalam bahasa Melayu. Ya, faham. Dia dalam bahasa Inggeris lah. Baik. Dalam Manaqib Arifin kata dia dibunuh. Tapi zaman tu mereka percaya Rumi ni Syams Tabrizi ni hilang. Maka Rumi pun mencari dia ke mana-mana saja. Dan akhirnya Rumi sedar bahawa Syams Tabrizi itulah lambang cinta kepada Tuhan. Dan seperti disebut dalam Fihi Mafi ataupun Masnawi, tak silap saya, Syams adalah prakata, kamilah yang disembah sesungguhnya. Tapi kita jangan faham Rumi itu disembah tak? Allah yang disembah. Dia kata seolah-olah Allah yang berfirman lah. Syams hanyalah prakata, kamilah yang disembah sesungguhnya. Syams tu hanyalah untuk mengingatkan Rumi mengenai kerinduannya kepada Tuhan. Sebab bila Syams hilang, Rumi rindu kepada Syams. Dan kerinduan tu membuatkannya menjadi seorang penyair. Dan sebab tu saya katakan Tuan Haji, syair-syair Rumi ni dekat dengan kita sebab dia menyebut tentang kerinduan yang sendiri dirasai oleh Rumi bila kehilangan Syams Tabrizi. Begitu. Okey. Kita ada berapa orang di Facebook sekarang? Berapa orang di... Okey. Saya rasa menarik mendengar penjelasan daripada penulis ni. Tuan-tuan boleh ambil buku ni di beg kuning ataupun di ini. Sebenarnya kena di ini sebab sensitivity dia. Tuan-tuan boleh ambil dan kita bawa 100 je. Sebuah karya yang saudara kena ingat tau. Tak ada orang Malaysia dan tak ada anak muda Malaysia menulis sedetail ini mengenai Rumi. Berarti tuan-tuan, selama saya hidup pun, saya membaca Rumi daripada bacaan Inggeris dan membaca Rumi daripada Indonesia. Itu Rumi yang diterjemah. Ini Rumi yang dianalisis dan disusun. Dia ada susunan yang jelas dari pelbagai, dikumpulkan dalam satu buku di bawah tajuk Rumi Afisuf Cinta Anatolia. Saya harap gini tuan-tuan. Kerana tak banyak. Rumi ni dah hidup dalam kesusahan Islam ni dah 800 tahun.
Saya tak fikir pun ada tahun-tahun di mana kita serius untuk memberi satu penyusunan yang serta perinci ni. Okey, daripada saya kata ambil sebab ini adalah susunan kerana Ustaz Zaki Safwan Al-Hafiz ni. Dia terpaksa rujuk banyak dan ini saya panggil hasil kerja 10 tahun ada Pasal Ustaz mula daripada dalam belajar 5 tahun dah. 5 tahun. Masa tak, tapi Ustaz kenal Rumi masa zaman belajar. Belajar lagi. Berarti 10 tahun dari kira zaman minat. Daripada tak tahu apa-apa. Lepas tu 5 tahun ketika mengenali dan menyusunnya. Ya. Saya harap tuan-tuan support buku ni. Jumlah ada 100 je. Jumlah ada 100 je. Ini daripada Ustaz. Ustaz baca sikit petikan-petikan, Ustaz lebih tahu kandungan dia. Kerana apa yang Ustaz rasa untuk tuan-tuan orang-orang ni tahu. Satu, dah bagi tahu buku ni adalah hampir autobiografi. Dalam waktu yang sama memperkenalkan kita kepada Jamaluddin Rumi. Sebab ini bukan buku tafsiran tau. Ini adalah disusun oleh Ustaz Zaki Safwan Al-Hafiz. Ingat, ini bukan buku terjemahan. Dan ini bukan buku tulisan puisi mengenai Rumi. Satu susunan mengenai begitu banyak buku-buku yang Ustaz baca, dia ambil, dia susun semula. Bagi membolehkan kita mengenal dan mendapat maklumat mengenai Rumi dalam bentuk yang padat. Dalam filsuf cinta Anatolia. Apa lagi yang Ustaz rasa menarik tentang orang baca macam ni? Satu lagi tuduhan dan fitnah terhadap Rumi. Ini kena tanya. Sebab samalah saya kata Al-Ghazali pun ada tuduhan dan terhadap fitnah terhadap Al-Ghazali. Walaupun kita sekarang ni dalam era kita dengan telah menerima bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ni menerima bahawa dalam susur tasawur, imam kita adalah Imam Ghazali. Selain daripada Imam Jalani kan. Tapi apa fitnah terbesar kepada Rumi yang Ustaz kata Ustaz dah susun dan cuba menjawabnya dalam buku ni? Sebenarnya antara tujuan terawal saya adalah nak menjernihkan pandangan orang yang mengatakan bahawa Rumi berpegang kepada pluralisme agama dalam arti kata semua agama adalah sama. Itu tidak betul. Sebab Rumi menyebut dalam fihi ma fihi, bagaimana semua agama itu sama, bagaimana semua kepercayaan adalah sama. 73 jalan dan antara 72 jalan yang sesat lah. Setiap jalan itu saling menyalahkan antara satu sama lain. Jadi bagaimana kita nak tahu mana jalan yang betul? Maka diperlukanlah pembeza. Dan Rumi menyimpulkan dalam fihi ma fihi, pembeza itu adalah iman. Dan di sini kalau orang kata Rumi menyebut semua agama itu sama, kita buka Masnawi dan kita buka fihi ma fihi, salah satu lagi kitab Rumi, kita akan dapati kritikan Rumi kepada Kristian. Dalam Masnawi ada sebut, dalam fihi ma fihi pun ada sebut. Jadi of course lah semua agama tak sama. Rumi juga ada mengkritik Majusi. Dan dalam kerangka Islam sendiri, Masnawi saya dapati Rumi mengkritik Mujassimah Musyabihah, orang yang menganggap Tuhan tu ada bentuk. Rumi mengkritik Syiah. Walaupun Syiah mengangkat Rumi. Sebab Rumi sebut dalam Masnawi, orang Syiah memekakkan telinga bila mendengar kelebihan Umar. Rumi juga dia mengkritik Jabariyah dan Qadariyah. Itu musuh-musuh pada zaman daripada era Imam Ghazali. Abbasiyah sampailah ke dia masih ada lagi. Berarti kalau tengok catatan 200 tahun peperangan di kalangan orang-orang fakir dan orang-orang yang mahir ni untuk menentang dua golongan ni. Sejak penterjemahan. Ya, sebab Imam Ghazali pun juga mengalami era yang sama. Okey, kemudian jadi Ghazali menulis Al-Falsifah, betul. Jadi kalau nak kata dalam kerangka Islam tu sendiri Rumi ni sesat, tak betul sebab dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau nak kata dia pluralisme agama keluar daripada Islam pun tak betul sebab dia sendiri sebut akulah debu di bawah telapak kaki Muhammad, dan dia pun menolak agama-agama lain. Cumanya kenapa agama-agama lain pun suka pada Rumi? Itu menjadi isu adalah kerana Rumi dipuja oleh pelbagai agama. Ya, betul. Maka orang kemudian mengatakan Rumi pluralism. Itu jadi masalah besar lah, kerana Rumi menulis adalah yang jelas tentang Islam dan Sufisme. Cuma bila orang dapat membacanya dalam bentuk umum kerana dia menyentuh soal hati, maka itulah kemudiannya dianggap pluralism. Okay, dan faham? Apa yang lebih menarik yang saya tak pernah dengar sebelum saya mengkaji, alhamdulillah diberi peluang, adalah mengikut satu catatan kertas kerja, Ahmad Aflaki, pengarang Manaqib Arifin, mengatakan bahawa Rumi mengislamkan 18,000 orang. Satu jumlah yang ramai. Tetapi tidak mustahil kerana Konya berada di sempadan negara Kristian. Betul. Dan ramai yang Rumi islamkan adalah orang Kristian. Contohnya saya bawakan satu kisah
Rumi mengislamkan seorang paderi besar. Seorang Paderi. padri besar. Pop lah. Bukan pop. Apa panggil? Priest. 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 Paderi ni daripada Konstantinopel. Zaman tu belum lagi dibuka oleh Al-Fatih lah. Betul. Paderi ni, dia dah selalu dengar tentang kehebatan Rumi. Kan? Kemudian dia pun datang ke Konya dan dia nak jumpa Rumi tu sama apa orangnya, macam mana orangnya. Maka orang pun tunjuk Rumi dekat sana, dekat madrasah. Maka orang pun jumpa Rumi dan rombongan dia. Bila dia bertemu dengan Rumi tu, dia terpesona dengan Rumi. Seperti disebut dalam Manaqib Arifin, Rumi ni dia mempunyai mata yang mempesonakan sampai orang tak sanggup nak melihat langsung mata dia. Orang akan tertunduk bila melihat mata dia. Maka Paderi Konstantinopel ni, dia memberikan tunduk hormat kepada Rumi. Bila dia bangun saja, dia tengok Rumi tunduk hormat pada dia. Maka dia terkejutlah. Dia tanya Rumi, wahai tuan, mengapa tuan tunduk hormat kepada saya ni, seorang hamba yang hina? Apa hak saya sampai tuan tunduk hormat kepada saya? Maka Rumi pun menjawab, wahai tuan, Nabi kami mafhum lah. Nabi kami mengatakan adalah orang yang diberikan kemuliaan, kehebatan, darajat yang tinggi, tetapi dia masih merendahkan diri. Maka orang ni adalah layak dihormati. Saya yang mempunyai Nabi seperti ini, maka saya kena meniru Nabi saya. Maka insya-Allah Paderi Konstantinopel dan pengikut ni pun masuk Islam dan menjadi pengikut Rumi. Kemudian bila Rumi balik ke rumah, dia kata dengan anaknya Sultan Walad, wahai Bahauddin, dia panggil anak dia Bahauddin lah. Wahai anakku, tadi ada orang yang datang berjumpa ayah dan hampir-hampir menyaingi kita punya akhlak. Sebab dia kan dia yang bagi hormat dulu. Alhamdulillah, dengan izin, dengan pertolongan Allah, rahmat Allah dan madat daripada Rasulullah, akhlak kita lebih baik. Sebab dapat Islam kan. Dan bukan sahaja di zaman Rumi sendiri. Ini nak menjawablah tuduhan bahawa Rumi ni bukan Islam, sebab dia Islamkan orang. Macam ni bukan Islam? Kan? Itu zaman Rumi. Zaman cucu Rumi. Rumi ada anak nama dia Sultan Walad. Sultan Walad ni ada anak nama dia Amir Arif Shalabi. Zaman Amir Arif Shalabi, ketika itu Anatolia sudah berada di bawah jajahan Tatar, Mongol. Sudah di bawah jajahan Mongol. Zaman Rumi tak berjaya. Sebab Rumi antara yang angkat senjata berperang lah. Tak pernah berjaya zaman Rumi. Lepas tu baru berjaya tawan Anatolia. Di zaman tu, pemimpin general lah zaman tu, General Tatar, cicit kepada Hulagu Khan. Nama dia Ghazan Khan. Dia nak jumpa Amir Arif Shalabi, cucu kepada Rumi. Awalnya Amir Arif tak nak jumpa. Sebab kan tahu ni orang zalim kan. Tetapi apabila nak dibuat majlis zikir kan, majlis samak, maka jumpa. Dalam majlis tu, Amir Arif Shalabi membacakan satu puisi Rumi. Aku meneguk daripada cawan kejantanan. Aku meraih daripada kekuatan daripada alam rohani, begitulah. Engkau takut kepada Tartar kerana engkau tak mengenal Tuhan, sedangkan aku menegakkan 2000 panji tauhid. Jadi bila Ghazan Khan dengar puisi Rumi yang dibacakan oleh Amir Arif Shalabi ini, dia kata, puisi ini untuk aku. Rumi ni tulis ini untuk aku. Dan dia pun masuk Islam menggunakan nama Mahmud Ghazan. Dan dia antara mengislamkan Ilkhanate. Suku dia panggil apa? Ketumbukan Ilkhanate, Mongol. Dia kata itu zaman Tatar. Zaman moden pula, Rumi, puisi Rumi ni membuatkan orang masuk Islam. Ada seorang pengkaji Perancis, nama dia Eva de Vitry-Mirovic. Kalau gitulah nama dia. Eva ni, dia suami dia orang Yahudi. Latar belakang keluarga dia Kristian, kuat Kristian lah. Ni tak lama lah, dalam apa panggil 19-an gitu, tak silap saya lah. Bila dia mengkaji dekat perpustakaan lah, universiti, masa tu tak faham. Ustaz orang yang kurang bercakap. Kalau kata Rumi ni bersunyi-sunyi, tapi bila datang promosi buku, dia kena banyak bercakap. Jadi dia tak macam saya lah. Dia akan kedahagaan. Okey Ustaz, lalu kemudian macam mana? Kemudian
dia menjumpai satu komentari ke atas Rumi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ni dia sangat mengagumi Rumi dan tulis buku pasal Rumi, dan sebenarnya ramai tulis buku pasal Rumi. Antaranya Abul Hasan An-Nadwi tulis buku pasal Rumi. Badiu Zaman Said Nursi juga ada menulis buku tentang Rumi. Baik, dia baca Muhammad Iqbal. Bila dia baca Muhammad Iqbal punya komentari, dia terkejut. Sebab apa yang dibawa oleh Rumi ni seakan-akan kebenaran. Dia merasakan apa yang dibawa oleh Rumi itu adalah kebenaran. Dan bila dia kaji Rumi lagi, dia kata dia jumpa teori bom nuklear dalam Masnawi. Sebab Rumi ada sebut, hati-hati bila membelah zarah, di dalamnya ada api yang boleh membakar dunia. Maka kata Eva, ini bom nuklear punya teori ni, macam mana Rumi boleh tahu? Ilmu lah dunia Allah bagilah. Maka Eva ni dia berdoa dalam agama dia lah. Dia berdoa supaya dia ditunjukkan kebenaran. Dan pada malam itu dia bermimpi melihat satu perkuburan Islam. Dan di situ dia nampak satu kubur yang tertulis Hawa. Yang kita tahu Eva ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia Hawa. Kan Eve and Adam kan? Okey, Eve dan Adam. Eve and Adam kalau Melayu, Adam dan Hawa. Okay. Jadi dia tengok nama dia Eve, dia baca itu Hawa. Eva. Tapi Eve lah tu. Eve lah tu. Eve lah tu. Jadi dia bangun daripada tidur, dia kata dia kat diri dia, kau nak tanda kan? Ni dah tanda dah dalam mimpi, kau akan mati sebagai Islam. Dia pun masuk Islam. Tapi cerita tak habis kat situ. Satu hari dia ikut kawan dia pergi festival Rumi dekat Konya. Yang mana setiap 17 Disember akan ada Sebi Arus, hari pengantin. Ni hari Rumi wafat. Sebab hari wafat Rumi itu dipanggil sebagai hari bersanding ataupun hari pengantin. Baik. Pada hari itu dia masuk satu tempat dan dia terkejut lihat kubur yang dia lihat dalam mimpi dia tu, dia nampak depan mata. Maka dia tanya kawan dia, ni kubur siapa ni? Inilah kubur seorang pengikut perempuan Rumi. Ahli tarekat Maulawiyah lah. Dan itu membuatkan Eva yang ketika itu namanya adalah Hawa lebih giat lagi mendalami Rumi. Dan Masya Allah, Hawa ni dia banyak menghasilkan karya-karya Rumi ataupun komentar ke atas Rumi dalam bahasa Perancis. Dan diceritakan bahawa ramai orang masuk Islam, dia call Hawa ni nak masuk Islam. Sampai hari ni. Mereka kata sampai zaman moden ni lah. Orang masuk Islam sebab Rumi. Yes. Dan even zaman Rumi sendiri ketika dia meninggal dunia, yang menghantar jenazah dia daripada pagi tu petang baru sampai perkuburan. Sebab ramainya orang. Ya Allah. Sampai keranda tu kena diganti. 6 kali tak silap saya. 6 kali kena tukar keranda baru. Sebab roboh orang ni kan. Roboh keranda, tukar keranda baru. Antara yang bersesak-sesak tu adalah orang Yahudi dan Kristian. Maka tanyalah, ini kan tokoh Islam, kenapa kau pula datang sekali menangisi? Maka mereka kata, kami baca tentang David, Nabi Daud. Kami baca tentang Jesus, Nabi Isa. Kami baca tentang Moses, Nabi Musa. Tapi akhirnya kami dapat melihat kelibat mereka dalam diri Rumi. Kata Rumi ni menampilkan akhlak, inilah mulia. Begitu. Okey tuan-tuan. Cepat saya dah buka dah untuk log di TikTok dan mereka di ni. Tuan-tuan boleh ambil sebab kita live di 2 tempat, maka tuan-tuan tengok buku ni yang saya kata ada 100 naskah je untuk ZRA stream edarkan. Dan saya sebenarnya terkelu pasal saya lebih suka Ustaz bercerita bahagian yang Ustaz rasa penting daripada dalam buku dia. Selain daripada tu, Ustaz ada ulas sajak-sajak Rumi selain daripada biografi dia 100 muka. Ya. Buku ni lebih kurang tebal ni. Banyak sajak-sajak dia, sedar. Ajak Ustaz pilih ni. Saya paling minat sebenarnya sempena bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal ni, ada sajak mengenai Nabi SAW. Okey. Boleh, saya tak hafal. Jangan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maulid Nabi SAW. Wahai Nabi Allah, segala-galanya di alam ini berasa amat pilu di atas perpisahanmu. Kasihanilah kami, wahai Nabi yang akhir. Dikaulah rahmat sekalian alam, janganlah berpaling daripada kami yang bernasib malang. Wahai bunga yang mempesonakan, gembirakanlah kami dengan baumu yang harum semerbak.
Bangunlah daripada mimpi enakmu dan sinarilah hati-hati kami. Bukalah mukamu yang mulia daripada balutan kain Yaman, kerana wajahmu ialah sumber kehidupan. Wahai Nabi Allah, pakailah pakaianmu yang indah menawan dan ikatlah serban hijaumu di atas kepalamu yang suci. Wahai Nabi Allah, juraikanlah rambutmu yang harum daripada kepalamu, supaya bayang-bayangnya menimpa kakimu. Wahai Nabi Allah, sarungkanlah kakimu dengan kasut buatan kulit Taif, dan ikatlah dengan tali kasut buatan kulit dan nyawa kami. Wahai Nabi Allah, seluruh dunia menanti penuh gelisah terhadapmu. Manusia mahukan diri mereka menjadi bumi tempat dikau dapat berjalan. Wahai Nabi Allah, keluarlah dari kubah hijau di halaman itu dan berjalanlah di atas kepala kami yang umpama butir-butir debu. Wahai Nabi Allah, tolonglah kami kerana kami hina dan tidak berdaya, dan hiburkanlah hati-hati kekasihmu. Wahai Nabi Allah, sungguh pun kami tenggelam dalam lautan dosa-dosa kami, tetapi kami masih dahaga melihat wajahmu. Wahai dikau hujan yang dirahmati, basahilah kedahagaan kami. Allah. Selain dalam tu ada apa lagi Ustaz? 100 yang pertama, biografi, yang lain tu Ustaz terjemah. Lagi ada apa lagi Ustaz dalam ni Ustaz? Antaranya adalah Masa panjang ni, aspek pemikiran Rumi. Pemikiran Rumi. Okay. Apa yang Ustaz sebut dalam pemikiran Rumi? Okay. Tadi kita dah dapat bahagian autobiografi Rumi, susunan dia, kemudian puisi-puisi dia, dan sekarang Ustaz nak sentuh tentang pemikiran Rumi. Okey, baik. Cinta dan perjuangan. Saya ambil inilah sebab jadi bab 7. Tadi bab romantik kita dah cerita. Ini kita cerita pasal perjuangan. Rumi mengikut manaqib Arifin juga terlibatlah dalam berjihad. Setiap kali Ustaz menyebut manaqib Arifin, kita rujuk pada apa ni? Panggil biografi Rumi yang ditulis oleh Ahmad Aflaki. Oh, namanya manaqib Arifin. Okey, ini buku satu buku. Ditulis oleh Ahmad Arifin. Ahmad Aflaki. Manaqib Arifin. Manaqib Kalau Arifin. Ustaz rujuk tu, kita kata Ustaz merujuk kepada buku tu lah sebagai sumber dia. Okay. Dia antara sumber primer lah, sebab Syafiq Ijan pun ada merujuk situ juga. Oh, okey. Okey. Apa tadi? Rumi juga terlibat dalam berjihad. Dan dalam Masnawi gagasannya adalah seorang Muslim tu dia tidak duduk berpeluk tubuh. Dia bukannya bila apa saja hujan melanda dia biar je macam tu. Dia mesti berusaha. Sebab kata Rumi, Al-Quran ni penuh dengan perintah dan larangan. Macam mana banyak perintah dan larangan, tetapi manusia ni berserah saja. Bila masuk ada perintah larangan dalam Al-Quran, mana kata kena buat dan larang. Kalau manusia ni tidak diberikan, orang panggil pilihan lah, ni bahasa dari segi syariat lah, manusia tidak diberikan pilihan, maka tak perlulah diceritakan tentang perintah dan larangan dalam Al-Quran. Sebab tu Quran tidak diturunkan kepada batu dan kayu. Sebab Rumi menyebut bahawa kalaulah pokok tu dia boleh lari daripada orang yang nak gergaji dia akan lari. Tetapi pokok dia tak ada pilihan. Manusia ada. Sebab tu diturunkan kepada manusia perintah dan larangan. Dan satu masa saya tertarik dalam Fi Ma Fihi, salah satu lagi karya Rumi yang sejauh pembacaan saya belum lagi diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Saya sudah membaca dalam bahasa Indonesia dan minta maaf lah, saya jumpa banyak kesalahan yang parah juga sebenarnya. Bila diterjemah istilah tu dengan istilah yang salah. Tapi saya tak ulas kat sini lah. Apa tadi? Pemikiran dia. Satu hari ada seorang kita panggil menteri lah. Amir Barwanah, tak silap saya, Amir Barwanah. Amir ini makna kata menteri lah kan. Barwanah, Menteri Barwanah. Dia jumpa dengan Rumi. Dia kata, setiap hari ni aku sibuk menguruskan masalah Tatar. Sebab dia pemimpin. Setiap hari dia pening macam mana musuh ni datang menyerang ni. Sampai aku tak sempat nak sembahyang banyak-banyak, wirid banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Aku tak sempat. Maka macam mana ni Tuan Guru? Aku tak sempat nak ibadat ni. Aku sibuk nak menguruskan masalah Tatar ni. Macam mana ni? Maka Rumi kata apa? Allah Ta'ala meletakkan minat dan potensi setiap orang pada tempatnya. Dan minat dan potensi engkau ni menunjukkan rahmat Allah. Kerana apa yang kau buat, orang Islam lain merasa selamat.
Kerana dia pemimpin perang dan mempertahankan dunia Islam daripada empire serangan Mongol Tatar. Engkau ni seperti hamam. Hamam ni mana kata mandian panas lah. Yang kita tahu, apa panggil, kolam air. Ni kalau dari segi kaedah Rom lah kan. Bawah kolam air tu, dia ada api. Yes, betul. Engkau ni seperti orang yang menyediakan api tu. Kau tak selesa. Tapi sebab engkau tak selesa tu, orang ke atas dapat rasa nikmat. Menikmati. Jadi engkau macam tu. Jadi Allah Ta'ala ni jadikan engkau macam ni. Walaupun kau tak sempat yang ni, sebenarnya ibadat engkau di situ. Ibadat engkau adalah berkhidmat kepada umat. Itulah zikir engkau. Gelisah, bimbang, takut. Kenapa aku ni tak sempat banyak sembahyang ni, tak sempat zikir. Maka itu adalah ibadahmu. Itu adalah Allah jadikan itu minat dan potensi engkau, dan itulah kelebihan kau. Baru saya dengar ni. Dan Rumi juga menyebut bahawa kita ni dah memang kerja kita ni untuk berjuang. Sebab Allah Ta'ala bagi kita tangan, Allah Ta'ala bagi kita kaki. Dan tak mengapa kalau di dalam perjuangan ini kita kehilangan kaki dan tangan. Sebab memang kaki dan tangan ni Allah Ta'ala bagi untuk perjuangan. Ini disebut, inilah antara puisi ni sebut kat situ. Pemikiran ya. Pemikiran. Tuan-tuan di beg kuning cepat. Kita ada lagi 5 minit untuk log beg apa dia? Tuan-tuan di beg kuning, kita ada 5 minit lagi untuk log cepat. 5 minit lagi sebelum Ustaz bagi kata akhir. Dan begitu je lah rakan-rakan di platform ni. Kalau tuan-tuan nak log sama ada, saya rasa di beg kuning kita jual apa aja. Mana ni kita promote buku ni. Selain Ustaz menulis juga sebuah buku untuk kanak-kanak, Abi Siapakah Allah. Okey, Ustaz Sani, Ustaz Zaki Sapuan Al-Hafiz juga menulis Abi Siapakah Allah. Okey, saudara boleh ambil di live ni kerana kita jalankan serentak. Ada 5 minit lagi untuk Ustaz sebut. Kalau Ustaz nak nasihat kawan-kawan saya di platform yang ada ni, kenapa mereka perlu membaca buku yang Ustaz ambil 5 tahun untuk susun, dan kemudian daripada 10 tahun minat Ustaz Perjalanan Rumi, dan saya fikir ini dah buku pertama yang ditulis oleh anak Melayu dalam bahasa Melayu dalam mengangkat Rumi dari perspektif orang Melayu, orang Islam Melayu ni. Saya rasa bangga lah Ustaz. Sebab dulu zaman-zaman saya mencintai Rumi ni, kita bual aja, mendengar hearsay, lepas tu tak banyak rujukan, dan kemudian selalunya adalah catatan-catatan mengenai Rumi. Menyusun satu susunan lengkap yang saya anggap lengkap untuk bacaan bagi pengenal dan pemula yang nak tahu Rumi ni. Saya kata jasa Ustaz lah. Jasa Ustaz, utama Ustaz sebut banyak perkara yang saya sendiri berada dalam keadaan tak boleh menjawab dekat orang kalau orang tanya Rumi ni pluralism. Kalau orang tanya dekat saya, apa yang boleh menjadikan saya menjawab bahawa Rumi tidak boleh dianggap terkeluar, Ustaz dah bagi jawapan saya. Jadi kalau lepas ni orang berdebat dan orang bertanya tentang Rumi, saya dah boleh petik dah dua hujah Ustaz yang sangat kuat bahawa mana mungkin kamu mengatakan orang ini kan hanya kerana Rumi masyhur lebih di luar dunia Islam. Masalah Rumi ni, kerana apabila diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, dia menjadi sangat-sangat mempesona masyarakat barat. Sekalipun mereka tidak memeluk Islam sejumlah besar, tapi mereka mengatakan ini adalah perkara yang sangat benar. Falsafah dia. Macam Ustaz kata tadi, walaupun orang-orang ketika Rumi wafat, walaupun orang bukan Islam, mereka tetap datang kerana mereka kata kami melihat kebaikan Rumi ini seperti mana kami melihat kebaikan Nabi-Nabi mereka mengikut agama mereka. Tapi itu bukan salah Rumi. Itu perasaan orang lain terhadap Rumi. Itu masalah apabila Rumi menjadi sangat masyhur di barat, maka orang menganggap Rumi ini adalah seorang plural. Itu saya kata satu tuduhan yang tak adil untuk Rumi, dan Ustaz dah jawab. Apa yang Ustaz akan sebut dalam 5 minit terakhir, tuan-tuan boleh, sebab saya fikir ini adalah harga yang murah bagi sebuah kajian 5 tahun dan ditulis dalam edisi kulit yang cantik dan teks kertas yang cantik. Paling penting Ustaz menyokong, tuan-tuan menyokong seorang anak muda yang memulakan usaha membawa Rumi yang dah pun 800 tahun berada di persada dunia, masyhur di seluruh dunia dengan segala kisah dia. Tapi sangat cetek pengetahuan dia, kerana di Malaysia kalau sebut Rumi je orang akan tengok, oh lagu yang Lolok tulis. Rumi orang akan ingat tarian yang pusing-pusing. Berarti kita tidak pernah mengenal Rumi sedekat seperti mana Ustaz cerita. Dan kalau tuan-tuan nak rasa lebih dekat, ambil buku ni. Okey, boleh lock sekarang sebab Ustaz akan bagi kata akhir dan kemudian saya akan ucapkan selamat berpisah untuk ke semua rakan-rakan di platform yang menonton live malam ni. Baik, izinkan saya mengambil sedikit masa. Boleh. Lebih sikit tak apa? Tak apa. Tak ada masalah. Dia tak ada time card ni. Minum je. Minum dulu, Ustaz.
Saya memang kalau biasa kuliah, satu botol tu habis. Oh ya. Saya memang ni sikit. Baik, minta maaf. Ada 2 poin sebenarnya saya nak tampilkan. Tarian pusing-pusing tadi. Tarian pusing-pusing. Ya. Orang mengenali Rumi sebagai tarian pusing-pusing tu lah. Ya betul. Whirling Dervish. Ya. Tapi Whirling Dervish tu panggilan barat. Okey. Dalam Islam dipanggil sebagai samak. Sama. Daripada dengar sami'ah, samak, pusing. Sama pusing. Dan samak tu bukan pusing sebenarnya. Gerakan. Hmm. Iaitu allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Dan berdiri, duduk, baring ni gerakan dalam satu manusia. Mana kata Rumi ni dalam bergerak tu dia mengingati Allah. Dan sebenarnya kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Okey. Maka kata Junaid Al-Baghdadi satu masa, bagaimana orang yang apabila dia dengar nama Allah disebut ataupun apa yang membangkitkan perasaan dia, dia bergerak-gerak. Macam Rumi tadi dia berpusing kan. Maka kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, biarkanlah mereka yang cinta ataupun rindu kepada Tuhan mereka. Dia kata imam kita, imam tasawuf kita. Ya. Boleh didapati dalam ni lah. Saya ada masukkan sekali. Masuk sekali pendapat Dalam bab- Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam bab Bagi kita Ahli Sunnah Jemaah, tasawur kita adalah Imam Imam Ghazali dan juga Junaid Al-Baghdadi. dalam bab dalil hadrah zikir. Dalil hadrah zikir. Kalau ada orang bertanya tentang dalil ni, dah siapkan awal. Dan juga satu masa Junaid Al-Baghdadi ditanya, apa yang membuatkan orang ni sampai bergerak macam tu sekali? Maka Junaid Al-Baghdadi menjawab, kerana mereka ni bila mendengar sesuatu yang mengingatkan pada Tuhan tu, mereka mengingati hari alas tu. Iaitu hari apabila Allah Ta'ala berkalam, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidina. Apakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, bahkan ya Allah. Dan roh teringat tu yang berpusing. Dan kisah Rumi berpusing ni, Bismillahirrahmanirrahim, boleh kita lihat selepas pembagian Syams Tabrizi. Dan sebenarnya samak ni sebelum Rumi lagi dah ada. Oh ya. Bukan Rumi yang mulakan, bukan. Bukan Rumi, bukan pengasas dia. Bukan. Sebelum satu lagi yang kita betulkan, ini bukanlah sesuatu yang total sebagai Rumi. Okey. Sebelum tu lagi ada budayanya dah. Ada budaya. Dan antara rujukannya adalah satu masa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW memuji Ja'far, Ja'far At-Tayyar. Maka bila dipuji Ja'far ni, dia melompat-lompat. Mereka kata pergerakan tu bukanlah satu kesalahan. Jadi satu masa bila Rumi lalu di hadapan bengkel besi Salahuddin Zarqubi, salah satu teman Rumi, dia mendengar bunyi tang tang tang. Jadi bunyi tu pada pendengaran Rumi adalah sebutan Allah, Allah, Allah. Bila mendengar itu saja, maka Rumi gerakkan badannya. Sebab dia seronok mengingati Allah. Allazina iza zukirallaha wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Itulah Rumi dia bergerak. Itulah mengenai bila Rumi menari. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat mengkagumilah Tuan Haji sebab turun di jalanan menyantuni anak-anak kan. Rumi sebenarnya pada satu masa di dalam majlis beliau yang dihadiri oleh ulama-ulama besar, yang dihadiri oleh anak sultan, bangsawan, anak-anak raja, kerabat-kerabat, datang seorang pelacur. Pelacur ni datang merayu-rayu dekat Rumi. Dia, wahai Maulana, tolonglah aku, maafkanlah aku. Ini nak taubat lah ni. Maka orang yang kat sekeliling tu dia macam pandang hina. Hina kerana dia pelacur. Maka antara mereka berbisik-bisik lah, tak patutlah ulama besar macam ni layan orang macam tu. Dia kata gitu. Maka Rumi ni pun kata apa? Rumi kata dengan perempuan ni lah, Rabiah, alangkah baiknya kamu, bukan alangkah baik, maaf. Rabiah, alangkah kuatnya kamu, alangkah kuatnya kamu. Kalau tak ada kamu, siapa lagi yang melayan lelaki-lelaki hidung belang untuk melempiaskan syahwatnya?
kerana kamu terjaga perempuan-perempuan baik. Tapi ini bukan makna kata Rumi sokong pelacuran. Ya, faham. Rumi melihat di sebalik tu. Yep. Dan sebenarnya kerja pelacur ni bukan kerja yang senang, betul. Lagi sekali saya sebut, disclaimer lah, bukan menyokong pelacuran. Faham. Dan kemudian Rumi sebut, dia menjadi dirinya yang sebenar. Kalau kamu lelaki sejati, jadilah dirimu yang sebenar. Dia backup perempuan ni lah. Dan pelacur ni, dia bertaubat di tangan Rumi dan menjadi seorang muslimah yang solehah seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu pun ada kisah pada dalam ni. Ya, ada kisah. Ada Ustaz tulis dalam ni. Ya, betul. Oh, Allah Akbar. Tuan-tuan kena faham disclaimer tuan-tuan. Faham? Sebab itu dalam konteks ketika Rumi bercakap dengan Rabi'ah, tidak terguna pakai untuk kita pergi cakap dengan orang lain. Faham? Kadang-kadang saya dah ajar dah tentang teks, konteks, subteks dan juga interteks. Jadi faham, konteksnya hanyalah terpakai dalam satu majlis telah datang seorang wanita pelacur dan kemudian wanita ini terhina oleh majlis-majlis oleh orang-orang bangsawan ni. Maka kata-kata Rumi terpakai sebagai bujukan untuk dia menghormati seorang wanita yang sedang mencari jalan taubat. Jadi dia bukan dipakai untuk semua konteks. Ingat konteks ucapan Ustaz tadi, terguna pakai bagaimana Rumi memuliakan dan membujuk seorang wanita yang berasa sangat bersalah dan berdosa dan ingin bertaubat. Jadi disclaimer dia kena faham. Teks, konteks, interteks dan subteks. Jadi konteks ini hanyalah terpakai ketika Rumi berada dalam satu keadaan seorang wanita pelacur datang kepadanya membuat perlakuan dosa. Maka Rumi membujuknya dengan kata-kata, janganlah kamu menjadi begitu duka cita. Kemudian barulah dia bertaubat dan seperti mana cerita yang Ustaz tulis. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, saya. 1 jam lebih dan tuan-tuan log untuk dan juga tekan beg kuning sebab saya ada 100 buah je buku ni. Dan saya rasa saya dah tak berani nak ulas buku ni kecuali kalau saya panggil Ustaz lagi lah. Kerana sudut pandangan buku ni adalah sudut pandangan Ustaz. Seorang yang dah 10 tahun menyukai Rumi dan kemudian 5 tahun meneliti dan menyusun daripada pelbagai buku. Dan saya bangga kerana kalaulah generasi saya ni, kalau Tuan Lolok ni yang meminati Rumi ni, kami masih hidup, kami pastilah anggap kata ini adalah susunan yang sangat berharga. Berbanding tahun-tahun 90-an, kami membaca eceran-eceran yang sangat berterabur. Sebahagian eceran adalah hearsay. Terutama tadi, zaman saya, kita tak ada jawab tentang orang mengatakan Rumi sesat. Kita tak ada nak jawab kata Rumi pluralism. Kecuali bila Ustaz datang dengan hujah, dengan detail, dengan Manaqib Arifin. Itu zaman saya tak ada tu perkataan Manaqib Arifin, baru hari ni dengar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.